Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengorbanan dalam Islam adalah sangat luas dan menyeluruh. Setiap jemaah haji perlu memiliki sabar yang tinggi dan redha dengan ketentuan Allah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengorbanan dalam Islam adalah sangat luas dan menyeluruh, termasuk perbuatan bersimpati dan mendoakan saudara Muslim. Titah baginda berkorban dengan mengisi tabung kemanusiaan rakyat Palestin yang sedang berjuang mempertahankan agama, bangsa dan negara mereka malah boleh disifatkan sebagai pengorbanan tertinggi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan demikian dalam titah perutusan sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara. Baginda bertitah Aidiladha menjelang lagi dengan Aidiladha bererti Hari Raya Korban. Umat Islam, titah baginda digalakkan berkorban dengan menyembelih binatang korban kerana pahala berkorban sangat besar untuk dijawat di akhirat kelak. Oleh itu, bagi siapa yang mampu, marilah sama-sama berkorban. Peluang berkorban itu boleh didapat cuma sekali sahaja dalam setahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau berkorban di luar Aidil Adha, lagi banyak macamnya. Seperti berkorban membangun masjid, berkorban menyantuni fakir miskin dengan sedekah, berkorban memelihara anak-anak yatim, berkorban membantu mangsa-mangsa banjir, mangsa-mangsa kebakaran, dan lain-lain, berkorban menyantuni warga emas dengan pension tua, berkorban memelihara saudara-saudara baru dengan membantu dan menyampaikan bimbingan-bimbingan keagamaan dan lain-lain. Semua itu juga namanya berkorban yang dijanjikan oleh Allah ganjaran pahala bagi siapa yang melakukannya. Baginda bertitah menyentuh pendirian negara Brunei Darussalam agar perang yang berat sebelah segera ditamatkan. Peluang berkorban adalah sentiasa terbuka bagi kita orang-orang Islam. Misalnya, berkorban dengan mengisi tabung kemanusiaan rakyat Palestin yang sedang berjuang mempertahankan agama, bangsa dan negara mereka. Pengorbanan jenis ini malah boleh disifatkan sebagai pengorbanan tertinggi kerana tujuannya yang suci pada jalan Allah. Negara Brunei Darussalam selama-lamanya berpendirian supaya perang yang berat sebelah ini segera ditamatkan dengan rakyat yang tidak berdosa dihormati hak-hak mereka untuk menikmati keamanan, kesantosaan dan kebebasan. Titah baginda seterusnya memetik hadis-hadis yang menjadi dalil kuat supaya umat Islam mengasihani sesama hamba.
kepada para jemaah haji kita di Tanah Suci, hendaknya jangan lupa di samping berdoa untuk negara sendiri, berdoalah juga untuk saudara-saudara seagama di mana sahaja, khasnya saudara-saudara rakyat Palestin yang sedang berendam air mata. Doa adalah pernyataan simpati dan kasih sayang terhadap orang yang didoakan. Perkara ini sangat disuruh oleh agama sehingga Nabi SAW ada menjelaskan dalam beberapa hadis baginda. Di antaranya hadis pertama riwayat At-Tirmizi daripada Abdullah bin Amr. Maksudnya orang-orang yang pengasihan akan dikasihani oleh Ar-Rahman, Allah. Kasihanilah siapa yang di bumi, nescaya akan dikasihani oleh siapa yang di langit. Hadis kedua yang disepakati bermaksud barang siapa yang tidak mengasihani manusia, dia tidak akan dikasihani oleh Allah. Hadis-hadis ini jelas menjadi dalil kuat supaya kita mengasihani sesama hamba, terutama terhadap mereka yang menjadi mangsa kezaliman atau lain-lain musibah. Baginda juga bertitah suruhan mengasihani sesama manusia menunjukkan betapa indahnya ajaran Islam dalam konteks pengorbanan. Pengorbanan dalam Islam adalah sangat luas dan menyeluruh, termasuk perbuatan bersimpati dan mendoakan saudara Muslim adalah juga termasuk pengorbanan. Kerana itu, ganjarannya adalah istimewa bagi siapa yang melakukannya. Seorang yang mendoakan kebajikan untuk saudaranya, jika kebajikan itu didapat oleh saudara yang didoakan, maka ganjaran kebajikan yang sama akan diterima juga oleh orang yang mendoakan. Demikian juga kalau kita mengasihani sesama kita di muka bumi, maka kita juga akan dikasihani oleh penghuni langit dan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah adilnya Allah dalam mengurniakan ganjaran timbal balik kepada sesiapa yang berkorban dan juga kepada mereka yang menerima pengorbanan. Untuk mengakhiri perutusan ini, beta dan keluarga beta sukacita mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha Al-Mubarak kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di mana sahaja mereka berada. Sempena ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik negara Brunei Darussalam dan Kanada, pagi tadi Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara ini mengadakan Hockey Morning semasa program Bandar Kucheriya. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Puan Yang Terutama Ambra Dickey, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam. Turut menyertai perlawanan hoki yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Program antara lain bertujuan memperkenalkan permainan hoki. Ecoponis Garden pagi tadi mengadakan aktiviti bersempena Hari Keluarga Kebangsaan bertemakan tahun 60-an. Aktiviti diadakan di Kampung Bang Nukat, daerah Tutong. Antara yang hadir yang berhormat Dang Chong Chin Yi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Aktiviti seumpamanya antara lain bertujuan memberi peluang kepada keluarga yang ingin berkunjung di hujung minggu dan merasai suasana kawasan kampung. Juga hadir Muhammad Sofyan bin Haji Basri,
pemangku pegawai daerah Tutong. Berharap projek ini dapat memberi manfaat kepada komuniti kampung kita ni, dan mereka juga dapat mengenali sesama sendiri ya. Dan di samping itu juga sebab kami ada menerima kunjungan dari pelancong luar juga, jadi dengan secara tidak langsung memberi gambaran kehidupan dan kebudayaan kita ni lah kepada orang luar. Perkembangan dari Tanah Suci. Sebahagian jemaah haji negara kini berada di Mina bagi mengerjakan ibadah melontar 3 jamrah. Sementara itu, laungan talbiyah mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bergema di bumi Arafah kemarin apabila lebih 2 juta jemaah haji dari seluruh dunia termasuk dari negara Brunei Darussalam melaksanakan kemuncak ibadah haji iaitu wukuf di Arafah. Haji Nur Izzat Haji Ismail seterusnya membawakan laporan mengenainya. Wukuf di Arafah yang jatuh pada 9 Zulhijjah merupakan salah satu rukun haji. Bagi jemaah yang menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah menjadi hari yang sangat penting untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi umat Islam amnya, ia juga merupakan hari yang penuh berkat. Ini termasuk jemaah haji negara yang kini berada di bumi Arafah. Sepanjang berada di Arafah, jemaah haji negara memanfaatkan peluang dengan memperbanyakkan ibadat dan amalan sunat seperti bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Khemah-khemah yang menempatkan jemaah haji negara mempunyai ruang yang selesa dengan dilengkapi pendingin hawa. Suasana sayu dan hibak begitu dirasakan oleh jemaah haji negara. Lebih-lebih lagi ketika menunaikan sembahyang fardu zuhur berjamaah dan diikuti dengan khutbah Arafah. Pada hari ini dibukakan segala pintu rahmat dan dihapuskan segala laknat. Oleh kerana itu, janganlah kita cuaikan kesempatan ini, kerana masa wukuf tidak panjang, hanya beberapa jam sahaja. Maka penuhilah dengan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bertahmid, bertahlil, bersalawat dan beristighfar. Selepas meninggalkan bumi Arafah, jemaah haji mabit di Muzdalifah sebelum melaksanakan tawaf, sa'i di Baitullah dan seterusnya bertahalul. Ini diikuti dengan melontar jamrah di Mina pada hari-hari tasyrik. Nur Izzat Haji Ismail melaporkan untuk RTB. Dalam melaksanakan ibadat haji dengan pelbagai ujian, cabaran, dugaan dan seumpamanya, maka hadapilah semua ujian dan cabaran itu dengan penuh kesabaran, kesungguhan, ketenangan dan reda akan segala ketentuannya. Perkara tersebut antara intipati khutbah Hari Arafah yang disampaikan oleh Pengiran Haji Ridwan bin Pengiran Haji Badarudin, Guru Agama Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam. Khutbah antara lain menyentuh mengenai pentingnya mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan haji. Bukan itu sahaja. Ketika berada di padang Arafah ini dan Mina, kita juga perlu menanamkan sifat sabar yang tinggi dan redha akan ketentuan Allah apabila ada kekurangan dan juga kerosakan. Semua ini mungkin sahaja akan berlaku kepada kita. Makanya semua jemaah perlu bersabar dan redha akan ketentuan ini. Program Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan lagi semalam untuk kali ke-139. Program kali ini diisikan dengan tazkirah yang antara lain menyentuh mengenai memperbaiki amalan dan berusaha dalam menangani ujian. Program dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Awang Haji Abdul Rajak bin Haji Muhammad Dali, pemangku yang dipertua Persekutuan Pencak Silat
Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dari Masjid Kampung Bengkurong. Turut mengimarahkan program ahli-ahli Persekutuan Pancak Silat Kebangsaan Negara Brunei Darussalam para pelajar skim tilawah Al-Quran Remaja, Jabatan Pengajian Islam, Jawatan Kuasa Takmir dan Jemaah dari Masjid Kampung Bengkurong, Masjid Kampung Kupang Tutong dan Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait serta dari masjid-masjid termasuk surau dan balai ibadat dari seluruh negara. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada setiap 14 Jun, berita perdana malam ini membawakan pendekatan bersama dua penderma darah yang aktif yang menjadikan menderma darah sebagai amalan cara hidup sihat. Menurut kedua-dua penderma darah tersebut, amalan murni itu terbit atas dasar peri kemanusiaan dan tanggungjawab membantu orang lain. Abang Haji Razman bin Haji Yusof yang mula menderma pada tahun 1994 menyifatkan menderma darah satu amalan berkebajikan dan pengorbanan yang amat bermakna kepada masyarakat. Ini sebagai manusia, India sentiasa ada nyurang kelebihan kewangan. Jadi salah satu untuknya menderma, ia tanya menderma darah. Selagi darah itu nyurang diperlukan dan digunakan dalam badan seseorang itu, ianya akan sentiasa menjadi amal jariah katanya. Alhamdulillah, setelah menderma darah, saya merasa sihat dan nyurang cergas. Bagi Dayang Fatin Salwati binti Mahmud Syahrani pula, keinginan membantu masyarakat tanpa meminta imbalan membuatkannya konsisten menderma darah. Sehingga ke hari ini, Alhamdulillah, dalam negeri di Brunei 33 kali derma sudah. Iaitu kalau dalam kita lihat dalam Bloodcard atau app itu 99 orang sudah berjaya dikongsikan darahan. Every time lepas menderma, I feel refreshed. Pasalnya from my reading dan bertanya dengan doktor, because darah katanya itu keluar and then so kilang darah katanya itu ia membuat menjana darah baru. So katanya tu rasa lebih fresh lah pasal ada darah baru. Hanya sabar, berusaha dan bertawakal menjadi kekuatan kepada ibu tunggal untuk meneruskan kehidupan. Walaupun berhadapan pelbagai cabaran, namun mereka tetap tabah menghadapinya. Pewarta RTB Rosima Sulaiman cuba menyingkap ketabahan beberapa ibu tunggal dalam meneruskan kelangsungan hidup. Bukan mudah menjadi ibu tunggal. Bagi Dayang Kaipah binti Abdul Rahman yang bergelar ibu tunggal sejak 10 tahun lalu, beliau sanggup berkorban masa mencari pendapatan tambahan dengan menjual nasi pusu bagi menyara 7 orang anaknya. Kita ni mesti macam sabar and then banyakkan berdoa sajalah. Selepas itu macam kita ni menghadapi bermacam-macam masalah. Kadang-kadang kerana anak kan kita ni mau sebagai ibu and then sekaligus jadi bapa kepada anak-anak bah. Kita ni yang menjaga dorang, memikirkan lagi makan minum dorang, keperluan dorang seharian. Seorang lagi ibu tunggal, Dayang Roslina binti Ajitali, pada mulanya merasakan dunia bagaikan gelap gelita. Bahkan beliau mengakui begitu takut untuk memikirkan masa depan. Satu rasa kosong, tidak ada apa-apa sebab tidak tahu kan buat apa-apa bila pasal 5 orang lagi kan disarahkan. Satu yang saya kan awal-awal tu adalah tempat tinggal. Pasal saya pun tidak ada tempat dituju dan lagi tidak mau mengacau orang lain, maksudnya adik-beradik family apa. Namun dengan adanya persatuan gerakan ibu tunggal, ia sedikit sebanyak membantu bagaimana hidup berdikari, termasuk dalam selok-belok berniaga. Tujuan utama bagi persatuan gerakan ibu tunggal ini ialah untuk menyatupadukan ibu tunggal di Brunei Darussalam ke 4 daerah. Tujuannya ialah untuk mengadakan silaturahim. 2, untuk kemajuan negara, harmoni dan kesejahteraan. Diluahkan, jadi kami bagi perangsang kehidupan itu supaya mandiri dan sentiasa. Apa yang ada dalam persatuan ini kami akan bagikan pada dorang. Jika ada dalam kursus-kursus
kami akan war-warkan kepada ibu tunggal yang berdaftar. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Semoga ibu-ibu tunggal akan terus cekal dan tabah dalam meneruskan kelangsungan hidup bersama keluarga demi masa depan yang lebih baik. Rusima Sulaiman melaporkan untuk Berita RTV. Berita sukan. 15 atlet Wadokai Karate Brunei Darussalam akan menyertai kejohanan karate antarabangsa Milo ke-23 di Kuala Lumpur, Malaysia. Petang tadi diadakan majlis penyerahan bendera dan penghargaan di Kampung Manggis 2. Kejohanan akan bermula pada 28 hingga 30 Jun dengan para atlet negara menyertai kategori kata dan komite.